Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk di bawah subjek komunikasi dakwah, iaitu tajuk pembentangan kami ialah etika pola komunikasi di dalam Al-Quran. Saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308. Dimensi komunikasi. Kata komunikasi menurut Kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, dijelaskan bahawa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Dengan demikian, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, emosi, kebersamaan dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka dan lain-lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai peranan penting di dalam dunia ini, kerana hanya manusialah satu-satunya makhluk yang diberi keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berbicara. Dengan kemampuan berbicara inilah membolehkan manusia mengeratkan hubungan sosial di dunia ini. Seterusnya, tujuan pola komunikasi di dalam Al-Quran. Pola komunikasi di dalam Al-Quran menekankan bahawasanya di dalam berkomunikasi dengan siapa dan di mana kita berada, seharusnya menunjukkan akhlak dan adab kita sebagai makhluk yang mempunyai peradaban yang tinggi. Kerana secara asasnya Al-Quran banyak menampilkan contoh-contoh yang kuat di dalam keupayaan menyampaikan komunikasi dengan penuh beradab, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, pola komunikasi di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan contoh kuat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selalu berkomunikasi dengan hamba-Nya melalui wahyu. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkomunikasi dengan keluarga, sahabat dan umatnya. Komunikasi baginda telah terkumpul di dalam ratusan ribu hadis yang menjadi penguat dan penjelasan dari Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Komunikasi di dalam Al-Quran dinilai sangat penting kerana adanya kewajipan berdakwah atau menyampaikan ajaran ketuhanan itu sendiri. Sehingga Al-Quranul Karim dikomunikasikan kepada umat manusia sebagai panduan hidup. Antara pola komunikasi di dalam Al-Quran, yang pertama ialah pola qaulan balighah. Di dalam surah An-Nisa ayat 62 dan 63, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Maksudnya, maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami tidak sekali-kali mengkehendaki melainkan kebaikan dan perdamaian bagi kedua pihak yang berbalah. Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah Subhanahu Taala akan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh itu, berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Maksud di sini, untuk menyampaikan sesuatu kepada sesuatu yang lain, mestilah menggunakan pilihan kata, gaya bahasa yang penuh makna
dan memberi kesan di dalam diri atau jiwa seseorang. Seterusnya yang kedua ialah pola kaulan kariman. Seperti di dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan hak, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Dapat disimpulkan bahawa kaulan kariman memiliki pengertian yang mulia, penghormatan, pengagungan dan penghargaan. Ucapan yang bermakna kaulan kariman bererti ucapan yang lembut berisi kemuliaan, penghargaan, pengagungan dan penghormatan kepada orang yang diajak berbicara. Sebaliknya, ucapan yang menghinakan dan merendahkan orang lain merupakan ucapan yang tidak baik. Seterusnya yang ketiga ialah pola kaulan maisuran, seperti yang ditunjukkan di dalam surah Al-Isra ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Surah Al-Isra ayat 28. Maksudnya, dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Dari konteks ayat ini, qaulan maisuran merupakan ucapan yang membuat orang lain mempunyai harapan dan menyebabkan orang lain tidak kecewa. Dikatakan bahawa qaulan maisuran itu adalah perkataan yang baik yang di dalamnya terkandung harapan dan kesenangan sehingga tidak membuat orang lain kecewa atau putus asa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mula, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor metrik 060140. Kesininya kita sambung pada etika atau cara pola komunikasi dalam Al-Quran. Okay. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang mempunyai fitrah sebagai makhluk yang memerlukan komunikasi. Oleh sebab itu, Al-Quran memberi panduan untuk komunikasi, khususnya bahasa bagi untuk manusia. Dalam berkomunikasi, Asna menyatakan bahawa ajaran Islam itu menekankan nilai-nilai sosial, agama dan budaya. Okay, dalam hal ini, antara lain Dahlan menekankan bahawa Al-Quran memaparkan 6 corak atau 6 pola komunikasi yang harus digunakan sebagai pegangan bahasa bercakap. Okay, yang pertama adalah qaulan sadidan. Surah An-Nisa ayat 9, maksudnya iaitu bercakap dengan benar. Okay, yang kedua adalah qaulan ma'rufah. Surah An-Nisa ayat 8, iaitu bercakap dengan menggunakan bahasa yang sedap didengar atau sedap rasa, tidak menyinggung atau melukakan hati, menurut kriteria kebenaran, jujur, tidak mengandungi dusta dan tidak berpura-pura. Okey, untuk ketiga ialah qaulan balighah. Surah An-Nisa ayat 63, iaitu bercakap dengan menggunakan dengan ungkapan yang sesuai untuk mencapai matlamat dan objektif atau mencetak. Bercakap dengan jelas dan tepat. Ini bermakna ucapan itu berkesan. Okey, kita pergi kepada nombor 4 ialah qaulan ma'syuran. Qaulan ma'syuran ni surah Al-Isra 28, iaitu bercakap dengan baik dan patut supaya orang lain tidak merasa kecewa. Yang kelima adalah qaulan karimah, iaitu surah Al-Isra
ayat 23, iaitu mengucapkan perkataan yang mulia yang yang menyifat yang menyiratkan perkataan dan isi dan kaedah dengan tujuan yang baik serta terpuji dan terhormat, mencerminkan budi pekerti yang mulia. Untuk yang kena ialah kawalan layyinan, iaitu surah Al-Taha, dalam surah Al-Taha ayat 44, iaitu bercakap dengan lemah lembut. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyambung perbahasan kita mengenai pandangan menurut para mufassir terhadap etika pola komunikasi. Jadi yang pertamanya adalah etika sesama Muslim. Jadi dakwah Islam ni sangat menekankan penyataan individual dan sosial yang membawa penganutnya kepada pemelukan dan pengaplikasian Islam secara komprehensif agar penganutnya dapat memikul amanat yang dikehendaki sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sumber pendidikan Islam ni orang kata haruslah merupakan sumber yang utama, sumber Islam yang utama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat yang mafhumnya dapat kita fahami daripada ayat tersebut, iaitu ayat tersebut memiliki makna yang amat luas dan mendalam, yang mana ianya membahas tentang akhlak sesama kaum Muslim khususnya. Jadi ayat daripada surah Hujurat ni dapat dijadikan pedoman agar terciptanya sebuah kehidupan yang harmoni, tenteram dan damai. Jadi sebagai makhluk, setiap manusia tentu tidak ingin haknya terganggu. Oleh kerana itu, di sini pentingnya bagaimana memahami agar hak, yakni kehormatan diri setiap orang tidak terganggu sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang harmoni. Yang keduanya adalah etika komunikasi antara peribadi dalam konteks mengenal, yakni ta'aruf. Jadi etika komunikasi antara peribadi ini merupakan sebuah konsep komunikasi yang menggambarkan bentuk komunikasi antara seseorang dan seseorang yang lain dalam keadaan bertatap muka. Jadi Dan Berlin berkata, komunikasi antara persona sebagai pertemuan tatap muka dalam situasi informal yang melakukan interaksi yang memfokuskan pertukaran isyarat, yakni verbal dan non-verbal yang saling berbalas. Jadi di dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran yang maksudnya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Padahal pada awalnya manusia berasal daripada sumber yang sama, iaitu daripada Adam dan Hawa. Dengan kekuasaan dan kehendak Allah, maka terlahirlah manusia yang berbeza warna kulit dan sudah menjadi sunnahnya bahawa segala yang diciptakan ini tidaklah sia-sia. Jadi perbezaan semua ini agar manusia satu sama lain ini melakukan ta'aruf, iaitu saling mengenal di antara satu sama lain. Jadi ayat tersebut ni semakin menegaskan bahawa diciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bekerjasama dengan demi kebaikan, sekaligus menafikan sifat kesombongan dan berbangga-bangga yang disebabkan oleh berbeza nasab keturunan. Yang ketiganya adalah etika komunikasi antara peribadi dan kelompok dalam dakwah fardiyah. Jadi komunikasi antara budaya, yakni kelompok, adalah sumber dan penerimaannya berasal daripada budaya yang berbeza-beza. Jadi hubungan antara budaya dan komunikasi bersifat timbal balik, yakni keduanya saling mempengaruhi. Jadi apa yang kita bicarakan, bagaimana kita membicarakan, apa yang kita lihat dan perhatikan ataupun apa yang kita abaikan ni,
semua ini dipengaruhi oleh budaya. Jadi perbezaan budaya orang kata sangatlah berpengaruh terhadap proses komunikasi. Jadi Roy Cogdell menyatakan bahawa etika komunikasi antara budaya adalah seperti berikut. Yang pertama, melakukan budaya setempat dengan penghormatan yang sama diberikan terhadap budaya sendiri. Yang keduanya, memahami landasan budaya dan nilai-nilai orang lain. Tidak pernah menganggap lebih tinggi standard etika yang diyakini dibandingkan dengan etika orang lain. Keempatnya, berusaha keras memahami kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang lain. Jadi semua ini kata berpunca daripada silaturahim lah, sehingga kan kata silaturahim ni menjadi salah satu praktik pertukaran budaya dengan orang lain, yang mana silaturahim ni memiliki nilai yang luas dan mendalam. Kata tidak hanya sekadar menyambung tali persaudaraan, bahkan kata lebih daripada itu. Jadi silaturahim ni merupakan sifat terpuji yang harus sentiasa dibiasakan, kerana kata silaturahim ni mempunyai banyak manfaat. Menurut Al-Faqih Al-Samarkandi, seperti dikutip daripada Rahmat Syafisi, bahawasanya keuntungan bersilaturahim ni diantaranya adalah dapat memperoleh redha Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memerintahkannya. Yang keduanya, dapat membuat orang lain gembira, menyebabkan pelakunya menjadi disukai malaikat dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah etika komunikasi antara budaya, yakni persamaan darjat. Jadi agar terciptanya komunikasi antara budaya yang berhasil, maka kita harus menyedari faktor-faktor budaya yang mempengaruhi komunikasi kita, baik daripada budaya kita ataupun budaya pihak lain. Jadi salah satu sendi ajaran Islam yang paling agung adalah pola persamaan hak yang telah disyariatkan bagi umat manusia. Jadi semua manusia sama dalam pandangan Islam. Tidak ada perbezaan antara yang hitam dan yang putih, ataupun yang kuning dan yang merah, kaya dan miskin. Semuanya orang kata sama di sisi Islam. Jadi oleh kerana itu, maka tidaklah tepat kalau di antara manusia terjadi kesombongan disebabkan kerana berbezanya pangkat maupun keturunan. Jadi saya rasa setakat itulah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor matrik saya 061766. Baiklah, sekarang saya akan sambung perbentangan bagi kumpulan saya, iaitu pada tujuan setiap kaedah komunikasi dalam Al-Quran. Iaitu yang pertama, qaulan balighan, membawa maksud perbicaraan yang menggunakan prinsip komunikasi yang efektif agar dapat meyakinkan kebenaran, mengajak mereka berfikir menggunakan akal yang sihat dan menunjukkan bahawa kita benar. Al-Quran pun melarang kita melakukan komunikasi yang tidak efektif. Keterangan lain yang memperkokoh larangan ini iaitu pada sabda Nabi, katakanlah dengan baik, bila tidak mampu, diamlah. Yang kedua, qaulan maisuran, membawa maksud perbicaraan yang mudah atau senang agar kata-kata yang digunakan mudah difahami oleh orang yang mendengarnya. Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap berkomunikasi harus bertujuan mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-hambanya yang lain. Islam mengharapkan setiap komunikasi yang membuat manusia terpisah dari Tuhannya dan hamba-hambanya. Seterusnya, qaulan kariman. Qaulan kariman ini membawa maksud pembicaraan yang baik atau enak didengar, paling tidak mengandungi dua hal, iaitu tuntutan berakhlak kepada Allah dan kepada orang tua. Kata qaulan kariman dalam Al-Quran dijelaskan pada surah
Al-Isra ayat yang ke-23 yang bermaksud, dan janganlah sesekali kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Seterusnya, qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan bermaksud pembicaraan yang menggunakan perkataan yang baik agar dapat menimbulkan rasa tenteram dan damai bagi orang yang mendengarnya. Kata qaulan ma'rufan disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran, antaranya berkenaan dengan perkataan terhadap anak yatim dan orang miskin. Dan apabila sewaktu-waktu pembahagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat yang ke-8. Seterusnya, qaulan sadidan membawa maksud pembicaraan yang benar atau jujur agar dapat menjelaskan bahasa yang kita gunakan untuk menyatakan realiti, bukan untuk menyembunyikannya. Al-Quran menyindir keras orang-orang yang berbincang tanpa merujuk kitab, petunjuk dan ilmu. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, petunjuk dan kitab yang menerangi. Surah Al-Luqman ayat yang ke-20. Seterusnya, qaulan layyinan membawa maksud pembicaraan yang lemah lembut agar lebih dapat menyentuh hati dan menariknya untuk menerima dakwah. Qaulan layyinan hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran, iaitu pada surah Taha ayat yang ke-44. Membawa maksud, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar ataupun takut. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, komunikasi merupakan cerminan seseorang untuk menjalinkan hubungan, sehingga baik buruknya komunikasi seseorang itu dapat dilihat dengan cara dia berkomunikasi dengan masyarakat. Al-Quranul Karim adalah sumber utama di dalam berperilaku dan menjadi acuan di dalam kehidupan, kerana di dalamnya terkandung berbagai cara aturan kehidupan. Jika Al-Quran telah melekat di dalam diri setiap insan, maka ketenangan dan ketenteraman akan muncul dalam realiti kehidupan hari ini. Antara pengisian yang boleh didapati daripada perbincangan ini antaranya ialah, yang pertama, ta'aruf, mendidik diri untuk sentiasa menjalinkan komunikasi sesama manusia. Komunikasi dengan cara Al-Quran ini mempermudahkan manusia menjalinkan hubungan dengan sesiapa sahaja. Jadi seterusnya, yang kedua, menjunjung tinggi kehormatan umat manusia dengan mendidik manusia untuk selalu menghargai dan menjaga kehormatan diri mereka dan orang lain. Dengan ini akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, Etika Pola Komunikasi di dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.